Assalamualaikum, saya Ahmad Fahmi bin Abdul Halim. Saya akan mulakan dengan pengenalan tentang peranan Melaka dan selatnya dalam pembentukan etika dan peradaban Melayu dan Islam. Melaka merupakan sebuah bandar bersejarah yang terletak di pantai barat Semenanjung Malaysia. Bandar ini memainkan peranan penting dalam pembentukan etika peradaban Melayu dan Islam. Selat Melaka yang terletak di sebelah barat Melaka telah menjadi laluan perdagangan utama dalam sejarah maritim rantau ini. Melaka adalah pusat perdagangan yang strategik dan berinteraksi dengan pelbagai tamadun dan budaya termasuk Arab, Cina, India dan Eropah. Melalui pertukaran ini, nilai-nilai etika seperti keadilan, toleransi dan sikap saling menghormati telah bakar dalam masyarakat Melayu. Melaka juga menjadi medan penyebaran agama Islam di rantau ini, di mana prinsip-prinsip Islam seperti keikhlasan, keadilan dan perpaduan sosial diterapkan dalam kehidupan. Melalui Selat Melaka, Melaka telah menjalin hubungan dagang yang luas dan intensif dengan pelbagai tamadun dan agama. Pelabuhan Melaka menjadi titik pertemuan pelabuhan timur dan barat yang memfasilitasi pertukaran budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijaksanaan pemerintah Melaka yang adil dalam perdagangan dan kebudayaan menggalakkan perkembangan ilmu, pengetahuan, seni dan sastra dalam masyarakat Melayu. Melaka dan Selat Melaka berperanan sebagai medan penting dalam sejarah pembentukan etika dan peradaban Melayu Islam. Kejayaan Melaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran dalam menghayati nilai-nilai yang menjadi asas. Terima kasih Fahmi. Jadi sekarang saya akan memulakan pembentangan subtopik bagi topik yang dipilih, iaitu sejarah Selat Melaka. Melaka dan selatnya telah memainkan peranan yang sangat penting dalam kemunculan etika dan tamadun Melayu dan serta Islam, dan juga merupakan sebuah bandar di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu. Dan Selat Melaka juga ialah selat yang menghubungkan Lautan Hindi dan juga Laut Cina Selatan. Tambahan daripada itu, Melaka juga mempunyai sejarah yang panjang dan sangat berpengaruh di seluruh tamadun Melayu dan Islam pada rantau itu. Dan pada abad ke-15, Melaka telah berkembang menjadi pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara. Dan oleh kerana kedudukan geografinya yang sangat strategik, ia menjadi tempat berkumpul para pedagang dari negara dan juga agama yang berbeza. Melaka adalah sebuah bandar yang mempunyai pertukaran budaya, nilai dan kepercayaan antara masyarakat yang berbeza. Interaksi yang seni ini memberikan impak yang besar kepada kemunculan etika dan tamadun Melayu serta Islam pada ketika itu. Seterusnya, Melaka dan selatnya telah memainkan peranan yang sangat penting dalam kemunculan etika dan tamadun Melayu serta Islam. Sebagai pusat perdagangan pelbagai budaya, penyebaran Islam, pengaruh undang-undang Islam dan perkembangan bahasa Melayu, mereka telah menyediakan asas yang kukuh untuk pembangunan budaya, moral dan agama di rantau tersebut. Melaka dan selatnya dalam kemunculan etika dan tamadun Melayu serta Islam berterusan sehingga kini. Daripada segi sejarah pula, Selat Melaka telah menjadi tumpuan pengaruh dan juga kuasa kerana kedudukannya yang strategik dari segi pengangkutan serta perhubungan laut. Ia diperintah oleh Kerajaan Langkasuka di Patani pada abad kedua. Pedagang Arab dan India kemudiannya memerintah Selat, khususnya semasa zaman kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka pada abad ke-15. Apabila Portugis menakluki Melaka pada tahun 1511, Selat Melaka telah dikawal buat pertama kalinya oleh orang Eropah yang telah mengenakan bayaran tol ke atas setiap kapal yang melaluinya. Dan seawal abad ke-17, kawalan Belanda ke atas Selat Melaka beralih sepenuhnya kepada Portugis. Sehingga tahun 1824, apabila penjajah barat terpaksa membahagikan wilayahnya kepada separuh. Justru daripada itu, Selat Melaka memainkan peranan penting dalam hubungan antarabangsa antara Malaysia, Indonesia dan juga Singapura di dalam satu pihak, serta kuasa antarabangsa utama di pihak yang lain. Untuk sebahagian besar, perdagangan antarabangsa telah memainkan peranan penting dalam membentuk sejarah Selat Melaka.
Pelabuhan yang berbeza di Selat Melaka menjadi pusat penting untuk aktiviti komersial dan pada masa yang berbeza menjadikan diri mereka sebagai hubungan penting untuk bertukar bukan sahaja produk tetapi juga pengetahuan teknikal dan nautika, kepercayaan agama dan jenis pengetahuan yang lain. Dan pada zaman dahulu, perjalanan berfungsi sebagai cara penting untuk berkomunikasi antara benua yang menerangkan hubungan antara kepercayaan agama dan juga pengetahuan komersial. Kepercayaan tersebut disebarkan melalui kepercayaan oleh pedagang itu sendiri ataupun Sami Buddha dan Hindu, paderi Kristian dan juga ulama Islam yang menggembara ke wilayah Selat Melaka melalui perdagangan dan kapal perdagangan dari Eropah, Timur Tengah, Asia Selatan dan juga Timur. Seterusnya adalah sumbangan Melaka terhadap etika dan peradaban Melayu di Malaysia. Pertama, Melaka merupakan pusat perdagangan dan perdagangan utama di Asia Tenggara. Melaka telah memainkan peranan penting dalam sejarah Melayu, menyumbang kepada perkembangan etika dan tamadun Melayu dan Islam sejak zaman para Meswara. Sumbangan Melaka tidak pernah berkurangan dan terus mempengaruhi Malaysia hingga pada masa kini. Menjadi pusat utama perdagangan global, Melaka menarik orang daripada latar belakang etnik yang berbeza ke rantau ini. Melaka diperintah oleh Raja Parameswara dan menyaksikan penumbuhan dan pengembangan aktiviti perdagangan oleh orang India, China dan Burma. Pedagang Arab tiba di Melaka dengan tujuan untuk menyebarkan fahaman Islam dan pemerintahan seterusnya menyumbang kepada penyebaran Islam ke seluruh alam Melayu dan pembentukan etika dan tamadun Melayu di Melaka. Yang kedua, Melaka merupakan pusat pembelajaran dan kebudayaan Islam. Umat Islam di dunia adalah penting dan pelbagai. Struktur politik Melaka dicirikan oleh penyertaan alim ulama dari pelbagai wilayah dalam kerajaan negeri, serta sokongan aktif raja dalam memajukan gerakan dakwah Islam di rantau ini. Para pendakwah yang tiba di Melaka bertujuan menyebarkan ajaran Islam dan memudahkan kemajuan ilmu pengetahuan mengikut prinsip Islam. Konsep dakwah digunakan dalam pelbagai konteks seperti perkahwinan, penaklukan dan hubungan sesama manusia. Oleh kerana pengaruh Melaka yang ketara, penyebaran dakwah mendapat sambutan yang menggalakkan malah turut dianuti oleh bangsa lain. Sifat kerajaan Melaka yang bersifat ingin tahu memudahkan lagi perkembangan ajaran Islam yang berterusan oleh pendakwah di rantau ini. Ini adalah kerana penghormatan yang tinggi diberikan kepada Kesultanan Melayu Melaka serta prinsip Islam yang mudah dan tidak tercemar. Yang ketiga, Melaka merupakan pusat utama bahasa dan kesusasteraan Melayu. Kesultanan Melaka turut memberi sumbangan besar kepada kebudayaan dan kesusasteraan Melayu dengan para sarjananya menghasilkan beberapa karya penting dalam bahasa Melayu, termasuk Hikayat Hang Tuah, sebuah epik Melayu klasik. Karya-karya penting ini dapat memperlihatkan perkembangan bahasa dalam budaya Melayu hasil daripada beberapa peradaban yang diterapkan ke dalam masyarakat Melayu seperti bahasa Sanskrit, Arab dan lain-lainnya. Selain itu, perkembangan dalam seni bina Melayu yang di mana pengaruhnya juga masih boleh dilihat dalam seni bina masjid dan bangunan lain di Malaysia pada hari ini. Kesultanan Melaka merupakan pusat utama etika dan tamadun Melayu. Sumbangannya kepada penyebaran Islam, budaya dan kesusasteraan Melayu serta seni bina Melayu telah memberi impak yang berpanjangan kepada Malaysia dan Asia Tenggara. Seterusnya, wujudnya sistem pentadbiran dan perundangan yang lebih kukuh. Seperti yang kita tahu, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, Melaka merupakan pusat perdagangan utama bagi pedagang-pedagang luar, yang mana terhasilnya hubungan diplomatik antara Melaka dengan negara-negara luar. Jadi, bagi memastikan hubungan diplomatik antara negara ini terjaga, maka pemerintahan yang cekap telah dihasilkan.
Macam mana pemerintahan yang cekap ni boleh dihasilkan? Pemerintahan yang cekap dihasilkan disebabkan pemimpin Melayu pada masa itu berwibawa serta berfikiran jauh. Jadi bagi memastikan kesejahteraan negara terjaga, maka kita perlukan undang-undang. Undang-undang merupakan cara untuk meleraikan pelbagai bentuk konflik dan kekecohan yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Pada ketika itu, wujudnya undang-undang ni telah melambangkan bahawa masyarakat Melayu pada ketika itu telah mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi, yang mana mereka telah menggunakan undang-undang tersebut bagi mengawal hal-hal tertentu dan mengatur kehidupan serta menggambarkan corak kehidupan masyarakat. Untuk pengetahuan semua, Undang-Undang Melaka merupakan undang-undang pertama yang bertulis di Nusantara. Sebelum ini, undang-undang memang telah terwujud, namun ianya hanyalah secara lisan dan melalui titah perintah. Undang-Undang Melaka terbahagi kepada dua, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka ataupun lebih dikenali sebagai Risalah Hukum Kanun mengandungi 44 fasal, yang mana fasal ini turut berkait dengan perihal istana, pantang larang masyarakat dan kehidupan. Contohnya seperti hal-hal kekeluargaan serta perdagangan tanah pemilikan masyarakat pada masa itu. Bagi Undang-Undang Laut Melaka pula, ianya merupakan kanun negeri dan peraturan pelayaran. Undang-Undang Laut Melaka telah diwujudkan bagi memastikan kelancaran urusan perdagangan dan perkapalan serta menggariskan peraturan perdagangan dan hukum jenayah di laut. Undang-undang ini mengandungi 20 fasal, yang mana ianya mengandungi peraturan pelayaran serta gelaran pegawai. Sistem pendidikan pada ketika itu juga telah berjaya berkembang disebabkan kedatangan pedagang-pedagang luar pada ketika itu. Antara perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan kita ialah sekolah kebangsaan pada sebelah pagi dan sekolah agama pada sebelah petang. Maka ini telah menunjukkan bahawa dengan datangnya pedagang-pedagang daripada luar ini, ianya telah berjaya mengembangkan lagi pemikiran masyarakat Melayu pada ketika itu bahawa tidak terarah kepada keagamaan semata-mata, yang mana ini telah menunjukkan keseimbangan antara rohani dan jasmani. Ilmu-ilmu pendidikan pada ketika itu juga telah diselaraskan selari dengan Al-Quran dan Sunnah seperti ilmu sejarah, geografi dan matematik. Maka, dengan berkembangnya pemikiran masyarakat Melayu pada ketika itu, wujudnya masyarakat Melayu yang bertamadun serta berilmu. Akhir sekali, perkembangan adat istiadat dan pantang larang dalam kalangan masyarakat Melayu. Dengan wujudnya adat istiadat dan pantang larang ini, ianya membuktikan bahawa kerajaan Melayu Melaka merupakan sebuah kerajaan yang agung dan berdaulat. Ini adalah bagi mengangkat martabat Raja-Raja Melayu pada ketika itu. Adat istiadat merupakan cara untuk membezakan darjat antara masyarakat biasa dan keturunan diraja. Sebagai contoh, Fasal 3 dalam Hukum Kanun Melaka telah menyatakan bahawa penggunaan warna kuning dilarang pada ketika itu dalam kalangan masyarakat biasa. Warna kuning tidak boleh digunakan untuk membuat alas tilam serta sapu tangan kerana warna kuning pada ketika itu menunjukkan lambang kesultanan.
Payung putih juga telah dilarang kerana payung putih merupakan khas untuk raja dan payung kuning adalah khas untuk anak raja. Selain itu, Pasal 2.1 Hukum Kanun Melaka juga telah menyatakan penggunaan perkataan seperti patik, beta, hamba. Penggunaan kata-kata tersebut hanya terhad kepada masyarakat biasa dan keturunan diraja sahaja. Manakala jika masyarakat biasa hendak menggunakan perkataan tersebut dengan masyarakat biasa, ianya amatlah dilarang sama sekali. Seterusnya, adat istiadat. Adat istiadat yang dilihat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ketika itu adalah adat menghadap raja di Balairong, yang mana setiap kali pemerintah menghadap raja di Balairong, mereka akan disusun mengikut pangkat serta kedudukan yang tertentu sebelum menghadap raja di Balairong. Konsepsi awal peradaban Melayu Melaka membahagikan dua sistem adat peradaban yang diamalkan oleh masyarakat Melayu, iaitu adat pepatih dan adat temenggung. Dari sudut sejarahnya, kedua-dua adat Melayu ini adalah berasal dari Minangkabau. Istilah adat pepatih terbit daripada gelaran Sultan Balun, iaitu Datuk Parapati Nan Sabatang atau dikenali sebagai Datuk Parapati Nan Sabatang, dan istilah adat temenggung pula berasal daripada gelaran Abang Tiri Sultan Balun, Sultan Maharaja Basar, iaitu Datuk Katumanggungan atau dikenali sebagai Datuk Ketemenggungan. Menurut Sarjana Barat iaitu R.O. Winstead 2010, adat pepatih lebih dikenali sebagai Undang-Undang Perdana Menteri yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera, sekalipun sistem yang terpakai di sana agak berbeza dari sistem di Tanah Melayu. Manakala adat temenggung pula dipanggil Undang-Undang Menteri Peperangan dan Polis. Adat ini berasal dari Palembang, Sumatera, dan ia mengandungi sesetengah daripada sistem Hindu. Kesan daripada pembentukan etika dan peradaban Melayu di Melaka, bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di 65 kepulauan Melayu yang menjadi lingua franca di pelabuhan Melaka pada ketika itu. Orang Islam yang mentadbir pula mendapat perhatian bangsa Melayu sendiri selain para pedagang. Dari segi perdagangan dan dakwah pula, negara-negara besar seperti China, Majapahit, Siam, India dan Arab pula menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka demi melindungi kegiatan perdagangan rakyat mereka di sini. Selain itu, Kesultanan Melayu Melaka digelar sebagai The Venice of East yang menjadi tempat bagi pedagang-pedagang dalam urusan perniagaan. Ianya strategik kerana mempunyai kedudukan yang kukuh dari segi ekonomi perdagangan yang membolehkan Melaka sebagai negeri yang maju dan berkembang dengan pesat di Kepulauan Melayu. Melaka juga menjadi sebuah kerajaan yang kuat pada abad ke-15 di Asia Tenggara. Kesan daripada peradaban dan etika Melayu di Melaka juga membolehkan agama Islam diguna pakai oleh masyarakat Melayu dari zaman Kesultanan Melaka sehingga hari ini. Perkembangan dakwah Islamiah meningkat melalui aktiviti perdagangan yang telah meluas di kota Melaka. Sebagaimana peranan Perlak dan Samudra Pasai sebelumnya, Melaka juga menjadi tumpuan para pedagang yang juga pendakwah dari setiap penjuru dunia. Para pedagang dari Arab, Afrika Utara, Parsi, India dan China juga telah menggunakan perdagangan sebagai satu platform yang berkesan untuk berdakwah. Peradaban dalam ketamadunan Melayu di Melaka juga mempengaruhi masyarakat dari segi politik, iaitu Melayu dan Islam di Selat Melaka mempunyai kekuatan politik yang mampu membentuk kerajaan. Falsafah yang berunsurkan politik Islam telah dijalankan seperti adil, bertanggungjawab, berbentuk, menyeluruh serta teliti. Melaka telah mencapai kestabilan politik di bawah pentadbiran yang cekap. Terima kasih Nurin. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang langkah-langkah pengukuhan etika pada masa kini. Dalam era globalisasi ini, amat sukar untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung prinsip moral dan mempunyai etika yang kukuh. Namun begitu, terdapat beberapa pendekatan atau tindakan yang boleh diambil dalam kehidupan seharian untuk membangunkan etika pada masa kini.
Antara langkah yang perlu diambil bagi mengukuhkan lagi etika pada masa kini adalah yang pertama dengan didikan daripada ahli keluarga. Pengaruh keluarga memainkan peranan penting dalam pembentukan etika peribadi seseorang individu. Nilai murni dan peribadi seseorang adalah berdasarkan prinsip kekeluargaan, amalan budaya dan adat resam dan juga nilai sosial yang diamalkan oleh ahli keluarga. Dengan ini, anak-anak muda akan melihat dan mencontohi tingkah laku beretika yang diamalkan oleh ahli keluarga. Langkah-langkah yang seterusnya ialah pengaruh dari persekitaran seperti rakan, tempat kerja, kawasan kediaman dan gaya hidup individu itu sendiri sedikit sebanyak akan memberikan kesan atau impak yang besar dalam pengukuhan etika kepada kehidupan individu tersebut. Oleh itu, penting bagi seseorang individu untuk memilih dengan bijak rakan-rakan dan persekitaran mereka. Kebaikan dan pengaruh positif yang diberikan oleh rakan dan persekitaran yang baik akan membantu dalam pembentukan etika yang baik pada diri mereka. Oleh itu, adalah penting bagi seseorang individu untuk memilih rakan dan persekitaran dengan bijak. Hal ini kerana mereka dapat membentuk etika yang baik dan menolak pengaruh buruk yang tidak diingini. Ini adalah penting kerana kebajikan yang dipupuk dalam kehidupan seseorang akan mempengaruhi bagaimana dia berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, usaha dari pihak kerajaan juga amat penting bagi mengukuhkan lagi nilai etika pada masyarakat masa kini. Oleh itu, kerajaan perlulah meningkatkan promosi etika melalui media massa, pendidikan dan lain-lain. Usaha ini perlu dilakukan segera agar masyarakat dapat menyedari pentingnya nilai etika dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Hal ini akan dapat membantu meningkatkan kemajuan negara. Sebagai contoh, kerajaan boleh menganjurkan program-program berkaitan etika yang menekankan tentang pentingnya nilai-nilai moral dan etika sosial serta menjelaskan kesan positif dan negatif daripada amalan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dengan ini, rakyat akan lebih sedar tentang pentingnya nilai-nilai etika pada masa kini. Akhir sekali, pengukuhan etika ini akan lebih berkesan sekiranya individu itu sendiri mengambil inisiatif atau erti kata lain atas kemahuan diri sendiri. Oleh itu, penting untuk seseorang individu memahami nilai-nilai etika dan mengamalkannya secara berterusan. Ini akan membantu untuk membentuk sikap yang positif terhadap etika dan meningkatkan kesedaran mengenai peraturan yang ditetapkan. Sebagai contoh, individu boleh mengamalkan kejujuran, kasih sayang dan kepercayaan dalam hubungannya dengan orang lain dan menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang lain. Hal ini juga akan membantu untuk meningkatkan kesedaran tentang konsep etika dan moral yang sepatutnya diterapkan. Dengan demikian, penerapan etika dan moral akan membantu meningkatkan kehidupan yang harmoni dalam masyarakat. Kesimpulan yang dapat kita buat adalah Melaka telah memberikan sumbangan penting dalam pembentukan etika dan peradaban Melayu di Malaysia. Sumbangan ini meliputi penyebaran Islam, perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu, serta seni dan seni bina Melayu. Sebagai pusat perdagangan dan perdagangan utama di Asia Tenggara, Melaka menarik minat pedagang dari berbagai latar, belakang etnik dan negara. Hal ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penyebaran dan perkembangan Islam di kawasan tersebut. Umat Islam dari berbagai wilayah datang ke Melaka untuk menyebarkan agama dan memajukan ilmu pengetahuan sesuai dengan prinsip Islam. Kesan pembentukan etika dan peradaban Melayu di Melaka masih dirasakan hingga masa kini. Bahasa Melayu tetap menjadi bahasa utama yang digunakan dalam urusan perdagangan dan penggunaannya dipromosikan oleh kerajaan. Etika dan moral Melayu terus diperkukuhkan melalui pendidikan dan dipromosikan oleh pihak berkuasa. Keluarga juga memainkan peranan penting dalam pembentukan etika individu dengan ibu bapa sebagai teladan yang mengajar nilai-nilai murni kepada anak-anak. Dalam konteks globalisasi dan perubahan zaman, pengukuhan etika Melayu tetap penting untuk memastikan kelangsungan dan perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Malaysia. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.